Johor membongkar 3 lagi stor dan makmal dadah sekaligus merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM201.8 juta. Rusia. Selepas sekian lama diburu, tokan dadah yang aktif mengedar dadah di beberapa kawasan pedalaman di Pendang, Kedah akhirnya berjaya dijekuk. Terdapat sedikit penyimpan dan sekiraran dadah melibatkan 4 sukuan serta kawasan Kota Tinggi dan Johor Bahru. Dadah durjana kau penghancur bangsa kau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi ini kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan hidayahmu kami dapat berkumpul bagi membicarakan tentang racun pemusnah yang merosakkan umat manusia sejagat. Engkau titiskanlah dalam hati kami rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan bahan-bahan lain seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah kami dan jauhilah kami dari perkara yang membinasakan kami. Ya Allah, gunakanlah kesedaran kepada hamba-Mu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah durjana agar negara kami sentiasa selamat, aman, makmur dan bahagia. Allahumma ja'al khairi a'malina akhiruhu wa khairi a'malina khawatimuhu wa khairu aymina yawma qaka fiha. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alhu fi qulubina illa an lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua secara maya bersempena Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021 pada hari yang mulia ini. Hari Anti Dadah Kebangsaan disambut pada 19 Februari setiap tahun untuk mengingatkan seluruh rakyat Malaysia tentang bahaya penyalahgunaan dadah yang terus menjadi musuh nombor 1 negara sejak tahun 1983. Isu penyalahgunaan dadah merupakan isu global yang global. Sebelum ini, pelbagai sasaran telah ditetapkan seperti sifar dadah dan Malaysia Bebas Dadah 2015. Baru-baru ini, persidangan semula sesi ke-63 Suruhanjaya Dadah Narkotik yang diadakan di Vienna telah bersetuju untuk menggugurkan kannabis dan resin kannabis daripada jadual keempat Konvensyen Tunggal mengenai dadah narkotik 1961. Di pihak kerajaan, saya ingin tegaskan bahawa kerajaan tidak akan mengubah status kawalan kannabis dan semua bahan dadah berkaitan seperti yang tertakluk di bawah penguatkuasaan Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana ia jelas banyak memberikan kemudaratan kepada masyarakat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan telah mensasarkan Dadah Terkawal 2025 sebagai perancangan jangka masa 5 tahun akan datang seiring dengan matlamat dasar dadah negara. Rancangan yang bersifat inklusif dan holistik ini bertujuan untuk menggembeling usaha di antara sektor awam, sektor swasta dan pertubuhan masyarakat sivil
ke arah pembangunan masyarakat yang bebas dadah. Antara objektif utama Dadah Terkawal 2025 ialah untuk membersihkan 155 buah kawasan berisiko tinggi, yakni KBT di seluruh negara, meluaskan liputan rawatan untuk meningkatkan kadar pemulihan di kalangan penagih dadah, memperkasa penglibatan komuniti atau community empowerment, selain menggerakkan agensi-agensi berkaitan serta NGO secara bersepadu dalam menangani isu berkenaan dengan dadah. Kerajaan juga komited untuk terus membasmi masalah dadah di negara kita supaya ianya terkawal dan dapat dibendung secara terancang. Sehubungan dengan itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK sedang membangunkan indeks anti dadah sebagai sebuah kaedah bagi mengukur keberkesanan dari segi penguatkuasaan. Ini saya ingin merayu agar kita menanamkan azam baru untuk memainkan peranan melalui program Ambil Peduli, sokongan sosial yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Penduduk atau pemimpin komuniti bagi mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat dan bebas daripada kegiatan yang boleh menjurus kepada penyalahgunaan dadah. Program yang tertumpu kepada belia perlulah memberikan penekanan dalam aspek pembangunan sahsiah dan jati diri. Justru institusi pendidikan dan keagamaan menjadi perantara yang terbaik dan berkesan untuk mendidik dan memberi kesedaran tentang bahaya ketagihan dadah. Saya juga ingin dan sedari di bawah sokongan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat setempat adalah amat penting. Ia adalah sebahagian kejayaan proses rawatan dan pemulihan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Saya berharap Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini yang bertemakan lebih baik cegah memberikan mesej yang jelas bahawa masalah penyalahgunaan dadah boleh dicegah dengan lebih awal dengan kerjasama semua pihak. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dan memperkukuhkan tekad dan azam dalam usaha kita untuk melahirkan masyarakat yang sifat dadah agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dikecapi bersama. Ingatlah, lebih baik cegah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu,
InsyaAllah, penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak saja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan ini di peringkat awal. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berusaha barisan makanan, barisan guru dan anak-anak bersama Baru Sarap ini. Alhamdulillah, hari ini bertepatan 26 hari bulan 2 2021, kita akan melancarkan pelancaran program anti daring bersempena dengan pelancaran peringkat kebangsaan program anti dadah lah anak sekalian. Okey, apa maksudnya daring? Daring bermaksud dadah, alkohol, rokok, inhalan dan juga H2 adalah untuk HIV ataupun AIDS. Jadi program anti daring ini bertujuan untuk menjadikan sekolah adalah sekolah yang bebas dadah dan akhirnya membawa kepada negara bebas dadah. Dan dadah ini merupakan musuh nombor satu negara. Okay? Jadi anak-anak semua program anti daring ini adalah di bawah kawalan ataupun pengurusan kaunselor, bimbingan kaunseling, dan di bawah kaunseling ini, bimbingan kaunseling ini kita ada PPDA. Apa dia PPDA ini? PPDA ini adalah program untuk dadah, termasuk sekali lah dari ini untuk memastikan murid-murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kesedaran terhadap bahaya serta bahan terlarang lain yang boleh merosakkan intelek, emosi, rohani dan jasmani. Yang kedua, memperkasakan ketahanan. Yang kedua, objektif kita adalah untuk memperkasakan ketahanan dan jati diri murid untuk menolak pengaruh tentang bahaya dari ini dan bahan terlarang yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk melahirkan murid yang kreatif, kritis dan inovatif dalam melaksanakan program PPDA di sekolah. Apakah pendekatan yang kita gunakan dalam memastikan generasi kita jauh daripada daring. Dan dari segi pengurusan sekolah kita ada 4 pendekatan. Yang pertama yang berkaitan dengan aktiviti pengurusan dan kepimpinan. Di bawah pengurusan dan kepimpinan
pihak sekolah akan buat perancangan yang teliti tentang aktiviti PPDA. Seterusnya bawah pengurusan dan kepimpinan ini juga iaitu maksud bawah kaunseling kita ada bilik sumber ataupun laluan PPDA. Dan seterusnya kita ada jawatan kuasa murid selain daripada jawatan kuasa bertindak dan seterusnya adalah penyediaan laporan aktiviti daring. Yang kedua anak-anak, kita ada aktiviti yang merentas kurikulum antara aktiviti yang dibuat berkaitan dengan kurikulum adalah mesej 5 minit mesej 5 minit untuk PPDA. Seterusnya kita ada ceramah dan juga pameran, itu adalah aktiviti merentas kurikulum. Dan seterusnya kita ada yang ketiga berdasarkan aktiviti sukan dan co-kurikulum. Di bawah sukan dan co-kurikulum ini kita ada slide slide maksudnya escape bencana anti dadah Aktiviti yang kedua, kita ada minggu PPDA di bawah sukan dan co-kurikulum. Dan yang ketiga, kita galakkanlah untuk unit co-kurikulum ini mengadakan pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan anti daring. Dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan pembangunan sasiah. Di aktiviti pembentukan sasiah ini anak-anak, kita ada ujian saringan URI. Ujian saringan URI ini akan berkaitan dengan pihak agensi dadah kebangsaan untuk melakukan pemilihan berdasarkan sampel secara lawak. Jadi katakanlah anak-anak itu terpilih untuk ujian itu bukan bermaksud anak-anak ini terlibat dengan dadah. Tidak. Itu adalah sebagai satu prosedur. Setiap sekolah kena buat ambil sampel. Okey. Kemudian di bawah aktiviti pembentukan sasiah juga kita ada kemahiran personal, personal dan juga interpersonal. Kemudian ada counselling PPDA. Dan akhir sekali yang melibatkan ibu bapa, iaitu program keibu-bapaan. Jadi itu adalah program di peringkat sekolah. Jadi dengan harapan anak-anak di sekolah SAM Dadah Baru Sahabat Tinggi ini tidak terlibat satu pun dalam aktiviti-aktiviti yang tidak baik ini. Ingat semula dadah. Yang kedua ialah alkohol. Yang ketiga rokok. Rokok ini adalah sama ada secara yang zaman-zaman dahulu, maksudnya sampai sekarang tak ada sebatang rokok ataupun dalam bentuk vape, itu pun rokok juga. Okey, so inhaler ni yang sedut gam, itu inhaler sedapnya bau petrol ni, itu pun tak boleh anak-anak. Dan HIV ni bila kita dah selalu ketagihan dengan dadah, itu dia akan membawa kita ambil suntikan itu. Dan jika orang itu ada merupakan orang yang positif HIV, so dia akan beralih, dia akan berjangkit kepada orang yang lain. Penggunaan jarum suntikannya sama. Anak-anak, kalau kita lihat kelima-lima ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Alkohol itu memang haram. Memang kita tahu. Rokok itu telah difaktuakan sebagai haram. Sebab apa? Kelima-lima benda ini, lima perkara ini merupakan yang membawa kemusnahan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Contohnya rokok. Rokok itu akan menyebabkan kita, orang yang menghisap itu, mengalami masalah kesihatan. Tetapi
orang yang lain, second hand smoker tu maksudnya orang yang inhale, ya, yang menyedut asap daripada perokok itu, ya, berisiko dia mendapat penyakit itu lagi besar daripada orang-orang yang menghisap rokok, ya. Jadi, ya, ingat semula lima perkara ini adalah, ya, perkara yang diharamkan oleh agama Islam, ya. Anak-anak sebagai sekolah dan penuntut sekolah agama, ya, anak-anak wajib, ya, mewajibkan diri jangan sesekali, ya, melakukan perbuatan yang dilarang, ya. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan, ya, apakah aktiviti yang akan dijalankan, ya, dalam program anti-dari ini, ya, daripada anak-anak dengar daripada utusan-utusan tersebut, ya, yakinlah bahawa apa yang dilarang itu adalah untuk kebaikan diri sendiri. Jadi bila balik sekolah nanti jangan ada yang bawa rokok, ya, jangan ada yang membawa vape, ya. Tindakan akan dikenakan kalau, ya, pihak sekolah mendapati perkara-perkara ini ada dilakukan oleh anak-anak. Jadi insya-Allah, ya, dengan program-program yang akan disediakan oleh unit kaunseling, bimbingan dan kaunseling, ya, kita akan bersama-samalah, ya, mengingatkan antara satu sama lain, ya, jauhilah dari ini. Okey, anak-anak, tanpa membuang masa, ini boleh merasmikanlah, ya, pelancaran program anti-dari untuk tahun 2021, ya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua, ya, anak-anak pesan BBST adalah bebas daripada dari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar buat renungan untukmu teman tersayang, hitam putih masa depan sendiri yang menentukan, hidup ini usah persiakan. Hitam putih masa depan sendiri yang menentukan, hidup ini usah persiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan bersua muka walau sekadar di alam maya. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Saya Cikgu Yusnita selaku penyelaras PPDA SAM BBST. Sempena pelancaran program anti dadah peringkat kebangsaan pada bulan ini, maka hari ini pada 26 hari bulan, sekolah kita telah melancarkan Minggu Anti Dadah peringkat sekolah. Matlamat program ini adalah untuk mewujudkan sekolah bebas dadah. Anak-anak sekalian, tahukah anda apakah tanda-tanda awal seseorang itu terlibat dengan dadah? Contohnya, sering ponting sekolah, prestasi akademik makin merosot dengan mendadak, mata merah dan sering mengantuk dalam kelas dan juga sering ketandas. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, jika kamu tidak mahu terlibat dengan najis dadah, jauhilah tabiat merokok, kerana dengan merokoklah maka anda akan terlibat dengan dadah. Ingatlah, apabila sekali kita mencuba, deritanya akan kita tanggung seumur hidup. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah telah merangka beberapa aktiviti bagi memberi kesedaran kepada anak-anak sekalian tentang bahayanya dadah. Anak-anak sekalian, cikgu sangat berharap kamu semua dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang sekolah anjurkan seperti pertandingan kuis anti dadah, melukis poster, mencipta sajak, pertandingan video anti dadah, pertandingan mencipta logo. Tajuknya ialah Kami Benci Darbi. Akhir kata, saya menyeru semua warga SAM BBST untuk mengamalkan gaya hidup yang positif serta jauhilah najis dadah. Sekian, terima kasih.